Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kamu ada nampak kan yang cikgu ada bagi link dekat dalam grup kelas tu kan? Untuk kehadiran online tu. Cikgu nak kamu semua isi kehadiran kamu. Ha. Dah cikgu. Dan tu penting tu sebab yang tu sekolah punya. Lepas tu cikgu nak kamu tulis nama kamu dekat ruangan chat untuk cikgu isi kehadiran kamu. Ada tak kawan-kawan kamu yang tak dapat join kelas juga? Yang dia nak masuk tapi dia ada masalah. Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Sebelum kita sambung topik pembelajaran kita pada minggu lepas, cikgu nak tanya kamu semualah. Tajuk yang kita belajar pada minggu lepas. Apa tajuk yang kita belajar pada kelas minggu lepas? Ada siapa yang boleh beritahu cikgu tak? Ya? Kesultanan Melayu Pahang dan Perak. Ya, Kesultanan Melayu Pahang dan Perak. Jadinya maknanya kita belajar tentang pengasasan kepada dua negeri kan? Negeri Melayu Pahang dan Negeri Melayu Perak. Boleh tak bagi tahu cikgu siapa nama putera yang dilantik menjadi raja kepada Kesultanan Melayu Perak dan Pahang, yang merupakan keturunan daripada Kesultanan Melaka. Nama putera tu. Siapa tahu tak? Putera yang ditabalkan menjadi Kesultanan Pahang Raja Muhammad. Ya. Kesultanan Perak Raja Jafar. Okey, betul. Kalau untuk Pahang adalah Sultan Muhammad dan Perak adalah Sultan Muzaffar. Dan kedua-dua tersebut adalah merupakan putera daripada Kesultanan Melaka. Apa hari ini yang kita akan belajar pada hari ini adalah tentang Kesultanan Melayu bagi negeri Terengganu dan Selangor. Untuk objektif pembelajaran pada hari ini, apa yang cikgu nak kamu faham adalah, yang pertama adalah tentang pengasasan Kesultanan Terengganu dan yang kedua adalah pengasasan Kesultanan Selangor. Maknanya hari ini kita akan sambung lagi dua negeri ya. Untuk Kesultanan Terengganu, Kesultanan Terengganu mempunyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Kamu tahu kan Kesultanan Johor Riau tu dekat mana? Dekat Johor dengan Riau. Riau tu dekat Indonesia, dekat Sumatera. Maknanya dia ada dua tempat. Kesultanan Johor ni ada dua, iaitu dekat Johor dan dekat Riau. Riau tu dekat Pulau Sumatera. Kesultanan ini diasaskan pada awal abad ke-18 oleh keluarga diraja daripada susur galur Bendahara Johor Riau. Maknanya Kesultanan Terengganu ni, dia punya raja ni adalah merupakan daripada keturunan Bendahara Johor Riau. Bukan keturunan daripada sultan daripada bendahara. Terengganu merupakan wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Maknanya Terengganu ni dia punya penguasaan dia terletak di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau. Kalau macam yang untuk negeri Perak dengan Pahang tu dia di bawah Kesultanan Melaka tau. Kalau untuk Terengganu ni dia kepada Johor Riau. Pada tahun 1708, Sultan Abdul Jalil menganugerahkan Terengganu kepada Sultan Zainal Abidin, iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Johor Riau yang ke-11. Maknanya Sultan Abdul Jalil ni merupakan Sultan untuk Johor. Dia telah melantik putera kepada Tun Habib Abdul Majid, iaitu Tun Zainal Abidin, untuk dijadikan raja lah dekat Terengganu ni. Maknanya dia Tun Zainal Abidin ni adalah merupakan anak kepada Bendahara Johor Riau yang ke-11.
Tun Zainal Abidin juga merupakan putera angkat Raja Patani yang digelar Nang Cayam ataupun Raja Kuning. Kamu tahu tak Patani ni dekat mana? Siapa tahu Patani ni dekat mana? Selatan Thailand. Dia selatan Thailand Dia merupakan kerajaan Islam lah dekat selatan Thailand. Okey. Raja Patani telah menyediakan kelengkapan untuk menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Maknanya Raja Patani ni pun dia sokong untuk Tun Zainal Abidin ni untuk menjadi Sultan dekat Terengganu. Okey. Okey. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani termasuk beberapa orang tokoh agama seperti Kadi Wan Imam Mahmud dan Ceh Buang. Maknanya Tun Zainal Abidin ni dia bergerak daripada Johor hingga ke Terengganu tu ditemani oleh 80 orang lah daripada keluarga Patani sebab dia berkait rapat dengan keluarga dengan Raja Patani. Okey, termasuk beberapa orang tokoh agama lah. Maknanya untuk Terengganu ni dia kuat lah untuk agama lah. Agama tu agama Islam lah. Iaitu Kadi Wan Imam Mahmud dan Ceh Buang. Okey, antara alat kebesaran yang turut dibawa termasuklah keris diraja, keris panjang Nang Cayam. Maknanya ada 2 keris lah yang menjadi alat kebesaran untuk Kesultanan Terengganu ni. Iaitu yang pertama adalah keris diraja dan yang kedua adalah keris panjang Nang Cayam. Mana kalau keris panjang Nang Cayam ni adalah daripada daripada Raja Patani lah. Okey. Kesultanan Terengganu, Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Maknanya Tun Zainal Abidin ni masa dia jadi sultan, dia tukarkan nama dia menjadi Sultan Zainal Abidin I. Okey, Sultan Zainal Abidin I mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Baru, Kuala Berang. Okey, kalau kamu tengok dekat peta ni, alamak cikgu lupa buat besarkan. Okey, kalau kamu tengok dekat peta ni, okey kat sini pusat pemerintahan dia dekat bahagian timur. Dekat bahagian timur. Iaitu nama dia Tanjung Baru dekat Kuala Berang. Itu merupakan pusat pemerintahan yang dipilih Sultan Zainal Abidin I ni untuk Kesultanan Terengganu. Okey, wilayah Terengganu semasa diasaskan meliputi daripada Kemaman hingga ke Besut. Okey, maknanya kalau ke Besut ni dekat atas. Okey, dekat atas ni. Okey, ni di Besut. Dan Kemaman tu adalah dekat bahagian bawah. Ini yang bawah ni Kemaman dan yang kat atas ni adalah Besut. Okey. Keturunan Sultan Zainal Abidin I mewarisi tahta Terengganu hingga ke hari ini. Okey, cikgu nak tanya, siapa nama Sultan Terengganu pada hari ini? Siapa tahu? Sultan apa nama dia? Siapa tahu nama Sultan Terengganu pada hari ini? Yang dia mula daripada huruf M kat depan. Maknanya dia lah sebab Sultan tu adalah merupakan dia Sultan Mizan Zainal Abidin. ya, Sultan Mizan Zainal Abidin Okey, dia adalah Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Okey, tu yang panjang lah. Kalau nama yang pendek tu adalah Sultan Mizan Zainal Abidin. Okey, dia maknanya Sultan yang sekarang ni adalah merupakan daripada Sultan keturunan daripada Sultan Zainal Abidin I ni lah. Iaitu Sultan Zainal Abidin I ni adalah merupakan daripada keturunan Bendahara Johor yang ke-11. Okey. Okey, ni adalah gambar untuk Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Dia memerintah daripada tahun 1881 hingga 1918. Okey, yang merupakan antara Sultan Terengganu yang masyhur. Okey, baginda terkenal sebagai sultan yang membawa permodenan Terengganu. Okey, apa kita tengok permodenan yang dibuat oleh Sultan Zainal Abidin ketiga ni. Antara sumbangan penting baginda termasuklah pengubalan undang-undang tubuh,
iaitu undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itkan Al-Muluk bi Tadil Al-Suluk. Ni dalam bahasa Arab ni. Okay, maknanya dia buat undang-undang lah. Undang-undang untuk supaya memberikan keadilan kepada semua rakyat Terengganu. Okey. Baginda juga memperkemaskan sistem sukat dan timbang. Okey, tuan. Sukat dan timbang tu apa? Dia ni lah. Yang timbang lagi, yang kira berat tu. Betul, dia menubuhkan mahkamah syariah, iaitu mahkamah yang berkaitan dengan agama Islam, menubuhkan pasukan polis dan membina istana Maziah, istana rasmi Kesultanan Terengganu hingga hari ini. Okey. Pembolehan yang dibuat oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga, yang pertama adalah dia telah memperkemaskan sistem sukat dan timbang. Yang kedua adalah dia menubuhkan mahkamah syariah yang berkaitan dengan agama Islam, yang kedua. Dan yang ketiga, menubuhkan pasukan polis. Dan yang keempat adalah membina istana Maziah. Okey, sekarang ni kita tengok istana Maziah tu dekat mana. Okey, istana Maziah yang dibina tu, Sultan Mirza Zainal ketiga tu, dibina pada tahun 1897. Okey, istana Maziah yang moden di Kuala Terengganu. Okey, ini adalah gambar sekarang lah Sultan Maziah ni. Okey, istana Maziah ni dia terletak dekat Kuala Terengganu. Maknanya Kuala Terengganu ini adalah merupakan bandar diraja bagi Terengganu lah. Okay, maknanya kalau bandar diraja ni adalah merupakan istana dia istana bagi negeri tu terletak dekat mana. Maknanya istana Maziah ni dia terletak dekat Kuala Terengganu. Jadi Kuala Terengganu ni adalah merupakan bandar diraja bagi Kuala Terengganu adalah merupakan bandar diraja bagi negeri Terengganu. Okey, ada tak nak tanya cikgu tentang Kesultanan Terengganu ni sebelum kita masuk ke Kesultanan Selangor? Pasal polis tu sama dengan polis hari ni ke lain? Polis? Sebab siapa yang dengar polis datang dari Scotland Yard. Itu cikgu tak tahu pula kan. Tapi kalau polis ni yang cikgu tahulah, tak tahulah yang cikgu tahu dia bina polis ni untuk jaga keselamatan kan. Scotland Yard. Oh, cikgu tak baca pula sampai tahap tu. Tapi nanti cikgu baca balik. Cikgu baca balik, nanti cikgu terangkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif pembelajaran kita yang kedua, iaitu Kesultanan Selangor. Okey, kita lihat Okey, Kesultanan Selangor diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau pada abad yang ke-18. Okey, maknanya untuk Kesultanan Selangor ni dia diasaskan oleh keluarga diraja Bugis. Kalau untuk Terengganu tadi dia diasaskan oleh bendahara Johor Riau. Yang ini kalau untuk negeri Selangor pula dia daripada keluarga diraja Bugis. Okey. Dekat peta ni kamu boleh lihat pusat pemerintahan Kesultanan Selangor. Itu terletak dekat Kuala Selangor. Dekat dalam peta ni. Dia dekat bahagian barat tu. Okey, Kesultanan Selangor. Okey, Selangor merupakan sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Maknanya sama dengan Terengganu. Dia di bawah naungan Kesultanan Johor Riau. Pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai menetap di Selangor. Kamu tahu kan masyarakat Bugis ni dia berasal daripada mana? Siapa tahu? Masyarakat Sulawesi. Yalah, okey. Sulawesi daripada daripada Indonesia ya. Okey, pada ketika itu Daeng Celak yang berketurunan Bugis menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Maknanya Daeng Celak ni dia datang daripada keturunan Bugis tu dan menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Okey. Putera Daeng Celak bernama Raja Lumu. Okey, maknanya anak kepada Daeng Celak ni adalah merupakan anak kepada Raja Lumu. Raja Lumu ni adalah merupakan anak kepada Daeng Celak. Telah menghadap Sultan Perak, iaitu Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan pengiktirafan. Okey, kalau nak jadi sultan ni dia mesti mendapatkan
pengiktirafan dia. Sultan Mahmud Shah telah menabalkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor. Maknanya Raja Lumu ni telah dilantik untuk menjadi Sultan Selangor. Okay, baginda dianugerahkan nobat dan cap mohon. Kamu tahu nobat tu apa tak? Benda yang macam kasih dia pangkat macam tu. No, bukan. Itu bukan nobat. Nobat ni dia adalah merupakan alat macam alat muzik. Kalau macam dekat istana ni diorang ada macam hiburan tau. Dia macam kalau nobat ni dia tubuhkan nobat ni macam nobat ni dia macam alat permainan lah, macam ada gong. Tu yang ada gong, lepas tu ada apa? Ada apa dia berkaitan dengan alat yang lama tu. Nobat ni dia macam persembahan alat muzik. Tu nobat. Kalau setiap sultan ni dia ada nobat ni yang tersendiri lah. Dan cap mohor ni kamu tahu dekat atas ni cap mohor. Okey, ni mukakan cap mohor. Okey. Raja Lumu mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun 1766 dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Maknanya Raja Lumu ni dia tukar nama dia ketika dia jadi Sultan Selangor ni, iaitu Sultan Salihuddin Shah. Okey. Sultan Salihuddin Shah mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor. Okey, keturunan Sultan Salihuddin Shah mewarisi tata Selangor hingga ke hari ini. Okey, macam biasa cikgu nak tahu siapa nama Sultan Selangor pada hari ini. Dia bermula pada huruf S. Siapa nama Sultan Selangor pada hari ini? Ada tak yang tahu? Sultan Sarifuddin Idris Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Ya, betul. Sultan Sharifuddin ya. Okay, pada hari ini adalah merupakan Sultan Sharifuddin. Okey, kalau untuk negeri Selangor ni, bandar diraja dia adalah merupakan Kelang iaitu Istana Alam Shah. Macam dekat Terengganu tadi Sultan Maziah yang terletak dekat Kuala Terengganu. Kalau untuk Selangor, nama istana dia adalah Istana Alam Shah. Okey. Sebelum kita pergi kepada bahagian aktiviti kita sekejap lagi, cikgu ada tak cikgu soalan yang nak tanya kat cikgu tentang Kesultanan Selangor ni? Ada ke? Kalau tak ada, tak apa. Kita boleh teruskan kepada aktiviti kita. Boleh? Ada cikgu. Tak ada Kuala Lumpur dan Putrajaya kira tak sebahagian Kesultanan Selangor? Ya? Tak dengar? Putrajaya? KL dengan Putrajaya kira tak sebahagian dari Kesultanan Selangor? Okey, kalau untuk zaman dululah kan, sebelumnya mereka ditabalkan sebagai wilayah kan. Kalau untuk Putrajaya tu tak silap cikgu, sebenarnya dia bukannya, yang cikgu tahulah, sebenarnya Putrajaya tu sebenarnya dia bukannya terletak, dia sebenarnya tu adalah Putrajaya tu pada dulu dia terletak dekat bawah Negeri Sembilan. Lepas tu Selangor beli dia. Lepas tu Malaysia kerajaan Malaysia jadikan Putrajaya tu sebagai pusat pemerintahan. Macam kalau untuk Kuala Lumpur memang dia terletak dekat Selangor. Lepas tu dia dijadikan wilayah lah. Kalau untuk zaman dulu, kalau untuk Kuala Lumpur dengan Putrajaya ni dia memang dekat bawah Putrajaya tu dia dekat bawah kuasa Negeri Sembilan. Kalau untuk Kuala Lumpur ni dekat bawah kuasa Selangor. Tapi dulu yang Putrajaya ni tak ada nama, tak silap cikgu. Dia macam tanah biasa lah. Kalau macam Kuala Lumpur tu, ya betul. Memang daripada dulu dah ada lah. Sebab Kuala Lumpur ni adalah pusat penerbungan antara pusat penerbungan yang terpenting dekat ni Tanah Melayu.
Okey. Okey. Okey, kita pergi kepada bahagian aktiviti kita. Okey, bahagian aktiviti kita ni senang je, cikgu tak bagi susah-susah je. Okey. Okey, kamu boleh nampak kat skrin ni Okey, kita punya aktiviti ni adalah susun peristiwa berikut dengan mencatatkan nombor 1 hingga nombor 5 mengikut kronologi. Okey, dalam aktiviti ni dia berkaitan dengan kesusunan Terengganu yang kita belajar tadi. Apa yang cikgu nak kamu susunkan, kamu baca 5 kotak tu, lepas tu kamu susun dia punya berdasarkan kronologi ikut turutan. Yang mana dulu. Okey, kamu boleh buka buku teks. Betul muka surat berapa muka surat 60 tak muka surat 60. Tak tukar. Alamak, cikgu lupa pula. Kamu buka buku teks. Kamu buka yang part untuk kesusunan Terengganu tu. Lepas tu kamu baca semua ni, lepas tu kamu tulislah 1 sampai 5 tu. Boleh Kamu faham Faham tak? Okey, cikgu bagi kamu cikgu bagi kamu masa 10 minit. Okey, 11.10 kita bincang jawapan dia Boleh?
Cikgu yang ni nak kena salin ke? Tak payah. Ni kita buat latihan dalam kelas je. Sebab nanti kamu akan buat latihan dalam modul tu kan.
Okey, satu minit lagi sebelum kita buat dalam perbincangan. Okey, jam dah tunjuk pukul 11.10 pagi. Jadi masanya kita untuk bincang mengenai aktiviti kita ya. Okey. Okey. 45132. Sabar. Kita baca soalan dulu. Baru kita bagi jawapan. Okey. Okey, yang pertama, cikgu bacakanlah. Okey, yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin I mendirikan pusat pemerintahan Terengganu di Tanjung Baru, Kuala Berang. Itu yang soalan pertama. Okey, soalan yang kedua adalah undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itkan Al-Muluk Bitadil Al-Suluk di Gubal. Okey, yang ketiga adalah Raja Zainal Abidin dijadikan anak angkat oleh Raja Patani yang digelar Nang Cayam. Okey, yang keempat adalah Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Okey, yang kelima adalah Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani. Okey. Untuk yang pertama, boleh tak siapa yang bagi jawapan cikgu untuk yang pertama? Yang mana satu antara yang kelima ni? Empat. Ada tak siapa nak bagi tahu cikgu yang mana yang pertama? Sultan Raja Zainal dijadikan anak angkat oleh Raja Patani yang digelar Nang Cayam. Ya, betul. Itu adalah merupakan yang apa? Yang pertama Sultan pula. Raja Zainal Abidin dijadikan anak angkat oleh Raja Patani yang digelarkan Nang Cayam. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Peristiwa yang kedua. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi 80 orang keluarga Patani. Okey, betul. Itu yang kedua. Okey, lupa pula. Yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga. Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin pertama. Good. Ya, betul. Itu yang ketiga Okey, yang keempat. Sultan Zainal Abidin pertama mendirikan pusat pemerintahan Terengganu di Tanjung Batu, Kota Berang. Tanjung Batu? Tanjung Baru? Baru. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima ni lah. Okey, yang kelima adalah undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itkan Al-Muluk Bitadil Al-Suluk di Gubal. Okey. Okey, kronologi dia 45132. Okey, betul lah apa yang dikatakan oleh Aaron Okey. Okey, ada tak sebarang pertanyaan untuk sebarang pertanyaan untuk kelas hari ini? Ada tak sebarang pertanyaan untuk kelas kita pada hari ini?
Okey, kalau tak ada, boleh tak ada seorang volunteer nak bagi tahu cikgu apa yang kita belajar pada hari ini? Pasal Sultan Selangor dengan Terengganu. Okey, Sultan Selangor dan Sultan Terengganu Okey, maknanya hari ini apa yang kita belajar adalah berkaitan tentang Kesultanan bagi negeri Terengganu dan Selangor, di mana untuk kedua-dua negeri ini adalah merupakan mereka punya sultan ni adalah datang daripada Kesultanan Johor Riau, di mana kalau untuk negeri Terengganu yang datang daripada Surgalo keturunan Bendahara Johor Riau, dan manakala untuk negeri Selangor pula datang daripada keturunan Bugis lah, iaitu Daeng Celak, merupakan putera bagi Kesultanan Johor Riau. Okey, macam kalau untuk negeri yang kita belajar dulu, iaitu negeri Perak dan negeri Pahang tu, mereka berasal daripada Kesultanan Kesultanan Melaka. Okay, kalau untuk dua negeri yang kita belajar pada ini adalah merupakan daripada Kesultanan Johor Riau. Okey. Okey, sebelum tu untuk latihan, cikgu nak kamu buat latihan modul yang kamu buat tu, yang ada kat kamu tu, buat muka surat 60 dan 61 Yang 60 tu dia berkaitan dengan Kesultanan Terengganu dan 61 tu berkaitan dengan Selangor. Okey. Okey, cikgu nak ucapkan nota, nak salin ke cikgu? Ada nota ke? Sebab sebab yang ini pun dia dalam buku teks kamu, cikgu jadikan dia slide. Okey. Muka surat berapa lagi tadi? Modul tu muka surat 60 dan 61. Yang 60 tu tentang negeri Terengganu dan 61 tu tentang negeri Selangor. Kalau yang dah siap tu boleh bagi kat cikgu sebab untuk yang latihan ni kalau boleh hantar kat cikgu lah sebab cikgu nak buat laporan lah, supaya kamu ada aktiviti pengukuhan yang kamu buat lah. Okey. Cikgu. Okey, untuk tutup kelas pada ini, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada kamu semua sebab sudi join kelas cikgu pada hari ini Okey, kalau insyaAllah kita akan diberikan kesihatan semua, kita akan jumpa untuk kelas pada minggu hadapan. Okey. Lupa pula. Ni kehadiran yang join Google Meet ni, kalau yang tak tulis nama dekat ruangan chat tu, kamu tulis Sebab untuk kehadiran ni, kamu kena isi dua Satu untuk yang bahagian sekolah, yang untuk masuk ke IC kamu tu. Yang itu cikgu tak boleh detect lah. Itu sebab tu terus masuk dekat dalam sistem sekolah. Kalau yang ruangan chat ni, kamu kena tulis juga sebab cikgu nak tik nama kamu untuk cikgu hantar pelaporan dekat ni, dekat JPN Negeri Melaka. Ini lain, itu lain. Maknanya untuk kehadiran ni kamu kena isi dua. Satu untuk yang kat sekolah punya sistem, dan yang kedua ni untuk cikgu tik tulis untuk cikgu hantar dekat JPN Melaka. Boleh Faham untuk kehadiran ni? Isi dua kali Okey, yang mana nak left tu boleh left Jangan lupa buat latihan latihan modul. Siapa pula ni? Apa pula? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alhamdulillah.